Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi baca dalam semaya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih lagi diberi kekuatan dan dapat bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan majlis ilmu ini adalah riyadul jannah, taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilakuz zikri," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, apabila kamu lalu taman syurga maka nikmatilah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak faham apa yang dikatakan riyadul jannah ataupun taman syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ialah halaqah zikir. Maka di antara halaqah zikir ialah majlis ilmu. Ini tentu semua satu perumpamaan yang begitu menyeronokkan kita lah. Yang kata lain, makna keberadaan kita dalam majlis ilmu adalah dikira sebagai kita berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun istilah sebagai bahasa Arab dipanggil riyadul jannah, iaitu taman syurga. Yang kedua, tentu semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada sebut, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Istimewanya orang yang mari ngaji ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia untuk mempelajari ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia dikira sebagai berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sehingga dia kembali semula kepada rumah dia. Ini tentu semua di antara keistimewaan yang telah diberi semangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebenarnya. Dalam cerita lain, maknanya mujahadah kita untuk mencari ilmu bukan sia-sia, tapi dinilai begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang kita bicara riyadul jannah, kita berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah kita dikira sebagai berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentu semua di antara keistimewaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita pakai ambil peluang mengaji atau mempelajari satu daripada budaya yang begitu cantik, yang begitu comel, yang sentiasa diberi targhib, diberi semangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. InsyaAllah untuk malam ni, pagi ni saya akan bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi baca dalam semaya pun. Nak cerita beberapa perkara tentu semua yang terlalu penting sangat kita diajar supaya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam letak apa perkara yang kita akan bincang lepas ni dalam semaya kita, disunatkan baca dalam semaya kita. Kata lain, maknanya ini perkara penting lah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita pakat baca atau pakat mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam semaya kita. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam masalah bacaan, biasanya bacaan ni kita baca lepas daripada kita baca tahiyat akhir lah. Di sana ada riwayat-riwayat yang berbagai-bagai yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan yang sangat-sangat kita digalakkan dia kita baca lepas daripada kita berakhir dia panggil tasyahud akhir. Lepas dia kita baca tahiyat sampai akhir, kemudian
kita digalakkan supaya baca doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum daripada saya nak masuk pembincangan berapa perlindungan daripada perlindungan yang kita diminta supaya berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu doa ni saya nak bawa ada riwayat-riwayat lain yang Nabi juga ajar supaya kita baca dalam semaya. Cuma saya nak sebut sampai tahun lalu lah, dan benda ni kita mungkin ada setengah dah hafal dah kan. Cuma saya akan hurai riwayat-riwayat yang lain. Adakah riwayat tuan-tuan semua yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang disebut oleh Imam Bukhari daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Sayyidina Abu Bakar pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ajar doa yang penting yang boleh dia baca dalam semaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ke dia ialah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini satu riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar doa khusus kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu supaya Sayyidina Abu Bakar baca dalam semaya dia ataupun di akhir tahiyat dia. Di mana kandungan yang lebih kurang tuan-tuan semua, doa ni adalah minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga minta rahmat daripada Allah. Kemudian ada riwayat yang lain daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Saya seorang ni yang ramai kita tak ngapa sekarang ni. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bitashahhud wat taslim, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini juga riwayat yang saya rasa ramai ada baca ni. Antara doa yang kita boleh baca iaitu riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ialah, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini tentu semua di antara riwayat-riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca dalam semaya kita. Cuma untuk pagi ini tentu semua saya nak ambil satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang saya akan bincang panjang pada pagi ini, juga adalah doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita baca dalam semaya. Kalau mengikut apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Qalat faqala lahu qailun ma akthara ma tasta'idhu minal maghrami ya Rasulullah, faqala innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Riwayat Imam Muslim. Tentu semua ini satu riwayat yang dikongsi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba kongsi maklumat yang dia terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua, sebelum saya masuk kepada pembahasan hadis ini, saya nak ceritalah sikit sebanyak tu mana biasa, ialah secara ringkas Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni tuan-tuan semua adalah satu isteri Nabi yang paling muda sekali lah, di mana umur dia dengan anak dia Fatimah radhiyallahu taala adalah lebih muda banyak lah. Sakit dikatakan 8 tahun dia lebih muda daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana perkahwinan dia Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua ialah setelah kewafatan Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah, apabila Khadijah meninggal, maka di sana berlakunya siri-siri perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang lain. Semasa Khadijah ada, masa tu Nabi tak kahwinlah seorang Khadijah ya. Tapi lepas daripada Khadijah meninggal, maka di sana berlakunya siri-siri perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang lain.
Riwayat mengatakan dia kahwin dengan Aisyah lepas daripada Khadijah meninggal dunia 2 tahun. Dia katakan macam itulah. Dikatakan apa yang saya baca, kata dia lepas daripada Khadijah radhiyallahu taala meninggal dunia lebih kurang 2 tahun, maka di sana berlakunya pada perkahwinan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah ni tuan-tuan, perkahwinan dengan Aisyah ni adalah diceritakan bahawa Rasulullah kali diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala menentukan bahawa Aisyah ni adalah akan jadi bakal isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut satu riwayat mengatakan Nabi apabila satu adalah Nabi satu masa Nabi mimpi. Kemudian disebut Nabi SAW dalam mimpi tersebut adalah dikatakan bahawa hadhihi imra'atuk, ini adalah bakal akan jadi isteri kamu. Itulah dikatakan tuan-tuan semua, ini satu maknanya pilihan Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah ni tuan-tuan semua adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Nama dia Aisyah bintu Abdullah ibn Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar nama dia Abdullah bin Abi Quhafah, itu nama Sayyidina Abu Bakar. Cuma kita tak pernah kita dengar Abu Bakar sama begitu ialah sebenarnya Abu Bakar adalah gelar kepada Sayyidina nama dia Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, oleh kerana dia ni lahir dikatakan sebelum berlakunya peristiwa kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi bangkit dia baru lahir. Dikatakan ada setengah pandangan mengatakan 5 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi bangkit dia baru lahir. Nah, ceritanya mudah sangatlah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dikatakan di antara apa dia kahwin umur dia sebelum apa dia sampai 10 tahun, dikatakan macam itulah. Ada riwayat mengatakan 9 tahun, kemudian ada riwayat mengatakan dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah umur dia semasa apa dia umur dia 9 tahun. Banyaklah tuan-tuan pandangan-pandangan. Yang penting yang saya nak sebut sini adalah Aisyah radhiyallahu taala adalah isteri Nabi yang paling muda, kemudian apa dia ni yang tak kahwin lagi. Kata lain maknanya masih dara lah kita kalau banding dengan isteri-isteri lain. Aisyah ni tuan-tuan semua orang syidik, yang dalam sejarah dia antara orang syidik. Sebab itulah Aisyah ni oleh kerana dia daripada awal dididik oleh ayah dia. Ayah dia masuk Islam, dia antara orang awal sekali masuk Islam. Maka dengan sendirilah tuan-tuan semua kita kira rumpun yang molek tu biasanya anak akan jadi orang lah. Kan? Sebab tuan-tuan semua anak-anak nak jadi ni apabila dia antara punca besar sekali ayah atau keluarga tu sendiri. Sebab tu ada riwayat yang saya selalu sebut ialah Nabi SAW sebut ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak-anak dilahirkan dalam keadaan bersih, maka ayah mak lah akan mencorak dia sama ada jadi go tu jadi go ni. Itu adalah peranan yang dimainkan oleh anak. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua Islam ni dia penting sangat masalah Baitul Muslim. Islam dia penting sangat nak kahwin kena cari bini yang faham, nak cari suami yang faham. Sebab apa tuan-tuan semua kita nak apa dia ni supaya tapak yang akan jadi zuriat yang kita akan bina adalah tapak yang molek. Tak saudara raya lah kalau pok ni jenis minat India, kalau bining niat apa dia minat aku Korea, dia tidak akan jadi anak, tidak akan jadi molek lah. Okay. Kita dengar cerita sejarah ulama-ulama dulu adalah hasil daripada pada perkongsian atau rumah tangga Muslim kita panggil, yang dibina di antara apa ayah dengan mak sebagainya. Maka lahirnya orang macam tu. Tak saudara Arab macam saya sebutlah, kalau mak tak semaya, ayah kurang semaya, jangan apa kita benda tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi kebiasaannya dia akan jadi macam tu. Itulah tuan-tuan semua oleh kerana dia daripada awal dididik oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, maka tak heranlah Aisyah di antara orang yang hebat. Kemudian pula ia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kahwin Nabi banyak ilmu-ilmu yang dia perolehi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan di kalangan isteri Nabi ni dia adalah paling alim sekali. Hatta di kalangan sahabat dia di antara orang alim di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia orang perempuan. Sebab tu dalam Islam tak kira orang perempuan lelaki, kalau sungguh maknanya tak kira lah. Hatta lah ni bukan saya dah mengajar di universiti dah. Sekolah kada ada reti nak berlaku dak hak lelaki kira hak dia berlaku lah ni. Dak rajinnya reti nak hak lelaki punya hero tak gaduh gitulah. Sebab tu dalam Islam tak kira lah siapa-siapa yang rajin, siapa-siapa yang usaha lebih, dia akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. So tu soalan ni kalau kita ngajar kan dalam kelas dekat hak lelaki gitu yalah. Hak lelaki lambat sikit buat kerjanya, hak lelaki lambat sikit marinya kan.
yang hebatnya orang puas dan kita sikit lagi boleh jadi wallahu alam orang puas akan kontrol masyarakat. Allah alam tak mustahil benda tu berlaku. Maknanya saya sebut tadi dalam Islam tak kira siapa, kalau orang tu usaha lebih tak kira lah, walaupun dia orang puas pun dia anggap dalam masyarakat mana orang biasa tapi kalau dia usaha lebih dia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mana berlaku kepada Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah ni tuan semua kelebihan dia, antara kelebihan dia adalah seperti saya sebut tadi lah, dia adalah orang yang di antara isteri Nabi yang paling alim. Yang kedua pula maknanya ada ayat Al-Quran yang telah membebaskan dia daripada tuduhan. Di mana kisah Aisyah radhiyallahu taala anha disebut dalam Quran tuan semua. Tak ada orang lain, tak ada Aisyah disebut cerita dia. Dan cerita dia tuan macam mana yang saya pernah sebut cerita sebelum ni, bagaimana orang tuduh dia berzina dengan satu orang lelaki lama peristiwa ni berlaku dan banyak penderitaan yang dihadapi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhir sekali Allah Taala tu ayat daripada langit, maknanya Aisyah tidak terlibat ke peristiwa tersebut. Di mana tuan-tuan semua pembebasan Aisyah telah disebut oleh Tuhan. Bukan orang-orang ni dak. Allah Taala istihadi bahawasanya Aisyah radhiyallahu taala tidak terlibat dengan apa yang disebar-sebarkan. Kalau orang lain sebar macam lah ni boleh jadi dia bohong ke bagaimana orang kata awak ni bebas daripada tuduhan. Boleh jadi gitu, boleh jadi gini. Tapi apa yang berlaku pada Aisyah radhiyallahu taala adalah pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan cerita pembebasan dia disebut oleh Quran, dibaca daripada dulu sampainya hari kiamat. Kalau tuan-tuan baca dalam surah An-Nur, Allah Taala cerita bagaimana pembebasan Allah Subhanahu wa taala, dia pembebasan Aisyah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam isu yang orang tuduh dia berzina dengan satu orang sahabat nama dia Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu taala. Kemudian tuan-tuan semua, Aisyah ni antara kelebihan dia, Nabi pernah sebut, ya Aish hadza Jibril yukri'uki salam, faqultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu masa sebut kepada Aisyah, ya Aish. Saya pernah sebut orang Arab ni kalau dia bahasa Melayu dia buat belakang. Aisyah jadi Aish, Fatimah jadi Fatim, orang Melayu jadi Timah, jadi Jainab gitu. Tak comel. Orang Arab ni dia baguslah, kita bolehlah sekala-sekala nak panggil anak kita Rasulullah panggil Aisyah jadi Aish kan, dia buat huruf akhir tu. Fatimah jadi Fatim gitu kan. Tapi kalau Kelantan ni memang berat sikit lah, Timah jadi gitu. Syah apa semua ke Jainab. Molek dah Zainab tu jadi Jainab. Waktu lah orang pakat tak setok nama kali gitu, boleh jadi takut orang panggil pelik kali. Nama comel dah Zainab jadi Jainab. Okey, Fatimah jadi Timah tu masalah. Tak. Tuan-tuan semua, Rasulullah kata hadza Jibril, ya Aish hadza Jibril yukri'uki salam. Jibril kisah kepada kamu. Okey, tuan-tuan semua, satu penghargaan yang begitu besar lah. Jibril alaihissalam, untuk guru pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan malaikat. Benarnya kisah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah pun jawab wa alaihissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini jawapan daripada Aisyah apabila diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia Jibril kisah kepada dia. Tuan-tuan semua, dia meninggal dunia ni lebih kurang tahun 58 Hijrah lah kata sejarah, pada masa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Tahun 58 ni maknanya pada masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala. Pak Muawiyah meninggal tahun 50, dia 58 ni masih dalam masa pemerintahan dia lah. Tuan-tuan semua, cuba tengok sikit dalam hadis ni. Kalau hak ngapa dah, alhamdulillah. Tak ngapa lagi, cuba ikhtiar lah. Ni satu, kita bukan kadang-kadang dalam semaya kita ubah juga, bukan nak ubah dak, nak ubah selera buat doa-doa ni, dah doa tulus semua. Walaupun ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita kadang-kadang boleh ambil riwayat yang lain, kita boleh baca dalam semaya kita sebagainya. Kan. Moga hak baca tulus kita gile-gile lah, sebab kita nak berlaku apa yang Nabi ajar ni, sebab kita faham bahawasanya apa yang Nabi ajar ni baru penting berlaku. Mika Aisyah radhiyallahu taala anha kata kana yad'u fi shalah. Nabi ni dia doa pada semaya dia. Dalam semaya Nabi doa ni. Maknanya itu ni baru-baru penting lah. Okay. Siapa makna disebut dalam semaya ni, maknanya satu petanda barang yang Nabi minta ataupun Nabi minta perlindungan adalah satu benda yang penting yang kita diajar supaya dia ni cakna ataupun ambil berat, ambil perhatian kepada apa yang akan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Katanya Aisyah, kana yad'u fi salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semasa Nabi berada dalam solat. Cuma sini macam saya sebut tadilah, ulama dia bincang panjang, ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa di mana doa ni dia biasa dia baca lepas daripada tahiyat. Macam tadilah. Tadi pun lepas daripada tahiyat juga tadi pun. Yang saya sebut dua riwayat daripada Sayyidina Bakar dan Sayyidina Uthman tadi. Sayyidina Ali tadi. Hal ni juga kalau kita rasa. Tapi kalau masa dalam kita semaya sore tak apa, semaya ramai jangan kita bermain. Jadi tu email je dia nera orang belakang. Ya, kita pilih-pilih apa yang pendek lah. Ya, ini ada kaedah dia. Walaupun di sana ada riwayat-riwayat berbagai-bagai, tapi kalau kita jadi email ke apa semua kena rai lah. Ya, takut email sore hal lain tak nera belakang. Apa tak lagi semaya subuh dak. Tu kena jaga. Sebab boleh jadi orang lorak ke apa semua, ni email dia kena jaga bab tu. Antara tetua semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ni adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Yang pertama sekali ialah ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Ini tetua semua di antara benda yang dalam rangka perjalanan kita lah. Kita mana yang kita nak bicara semua, kita tak kekal sini sebenarnya. Satu masa kita akan berjalan ataupun kita akan tuju kepada alam yang lain. Dan kita nak sangat supaya alam yang kita akan jejak lepas ni adalah alam yang buat kebaikan kepada kita. Maka tuan-tuan semua dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta daripada Engkau, berlindung daripada Engkau daripada azab kubur. Tuan-tuan semua, inilah satu destinasi kita panggil pertama lah, yang akan menentukan masa depan kita. Sebab itulah kubur dikatakan tuan-tuan semua, dia akan menentukan masa depan. Kalau kita dah mula sini molek, okay, kita dapat kebahagiaan adalah di kubur ni, maka dia adalah laluan yang terbaik untuk kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dikatakan tuan-tuan, kubur lah tempat akan dipancarkan kesudahan hidup kita, sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kubur tuan-tuan semua kita dengar dalam hadis bagaimana persoalan yang akan ditanya oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah Munkar Nakir akan tanya apa dia ni perkembangan hidup kita dalam kehidupan dunia dengan persoalan-persoalan yang kita selalu dengar lah, man rabbuka dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita pun rasa bimbang lah. Sebab man rabbuka, apa Tuhan, siapa Tuhan kamu ke apa semua ni, soalan-soalan lagi ni bukan soalan kita ngapa ni. Jawapan kepada soalan-soalan lagi bukan soalan kita ngapa. Kalau sekolah tak apa kita ngapa, kita boleh jawab, kita kira Allah. Tapi jawapan yang akan berlaku dalam alam kubur adalah jawapan berdasarkan kepada budaya hidup kita dalam kehidupan dunia. Kita harap sangat, maknanya dalam kita bimbang sangat tuan, kita pernah dengar dalam riwayat mengatakan kubur ni kadang-kadang sempit sangat. Ya, kadang-kadang gelap gelemak. Itu bergantung kepada budaya hidup yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Sebab itulah kita doa sangat, kita minta sangat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nak cerita bagian Nabi sangat, Nabi ni dia letak perlindungan ini dalam semaya kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta berlindung daripada Engkau daripada azab kubur. Itulah tuan-tuan semua yang saya rasa kita banyak kali lah kita dengar macam mana azab kubur. Cuma kita doa banyak-banyak di samping usaha-usaha yang kita lakukan. Maka di antara tip antara akhir, maknanya senjata kita terakhir adalah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita daripada azab kubur. Dalam dunia kita usaha tuan-tuan semua dengan amalnya, dengan amal soleh dan sebagainya. Tapi senjata terakhir yang kita diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jangan tinggal doa supaya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tuan-tuan semua gitulah kadang-kadang. Sebab itulah kita apabila kita kubur, kita diajar tengok dalam tu. Bapak kita duduk buat tepi kan, isap okok belah-belah. Sepatutnya ada alam kubur, kita kubur kita tengok tempat orang tahanan, kurang-kurangnya mai keinsafan dan sebagainya. Sinilah tempat kita akan tuju, dan sinilah akan berlaku gapo-gapo dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua, sama-samalah kita ambil kesempatan doa yang begitu comel yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita nak makna supaya perjalanan kita yang akan berlaku lepas ni tak sekat tengah jalan, antara ialah alam kubur dan sebagainya. Kita doa Allah Subhanahu Wa Taala beri keselamatan, dan segala yang boleh merosakkan perjalanan hidup kita, segala yang boleh mengganggu perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berlindung. Itu yang pertama. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, kita minta berlindung daripada fitnah dajjal, kita panggil.
Tentu semua Dajjal ni antara perkara yang apa dia ni yang bukan sekadar nabi lah, bahkan para anbiya alaihi wassalam sebelum ni pun maknanya minta supaya kaum dia minta perlindungan daripada Allah Taala daripada kejahatan Dajjal. Nak ceritanya siapa nabi dulu pun tuan semua, ada riwayat mengatakan ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumahu. Tidak ada satu nabi yang ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beri peringatan kepada kaum dia tentang bahayanya, dahsyatnya ataupun apa dia panggil bahayanya fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal ini. Kita pernah bicara sebelum itu tentang alamat kiamat. Sebab kemunculan Dajjal ini adalah salah satu daripada alamat kiamat, dia panggil alamatul kubra, iaitu alamat alamat dekat-dekat akan berlakunya hari kiamat. Di mana tentu semua kewujudan Masih Dajjal ataupun Dajjal satu kewujudan yang cukup bahaya dari segi akidah lah. Bagi orang yang tidak kuat dari segi iman dia, dengan kehebatan yang Allah Taala tunjuk peringkat awal kepada Dajjal ni, kemungkinan besar ramai akan terberdaya. Sebab Dajjal ni lah tentu semua dikatakan dan riwayat mengatakan dia boleh menghidupkan orang mati di peringkat awal, dia boleh menurunkan hujan, dia boleh buat segala-gala tentu semua, dia boleh jalan di mana-mana saja kecuali tempat yang tidak dibenarkan. Dan kata lain maknanya keajaiban yang berlaku pada diri dia, siapa peringkat ramai orang yang terpengaruh dengan pembawaan Dajjal. Siapa peringkat mana pertuhankan Dajjal. Ini paling bahaya sekali. Sebab apabila manusia tinggal akidah, kan, maknanya rosak akidah dia, maka ini yang paling masalah sekali. Sebab akidah tak betul adalah berakhir dengan neraka wal'azubillah. Sebab itulah tuan-tuan semua dikata ramai pengikut-pengikut dia lah. Orang tengok kepada kehebatan dia apa semua ramai, dan dikatakan orang puas di antara ramai yang jadi pengikut dia. Mengikut riwayat tuan-tuan semua, Dajjal ni dia lahir di sebelah barat Khurasan. Dia adalah di kalangan Yahudi dia ni, kan. Perusak biasalah dunia lain ni pun antara perusak yang paling besar ke Yahudi lah. Dia juga Dajjal tu adalah daripada Yahudi jugalah. Yahudi daripada Asfahan, kan. Asfahan ni ada di satu kawasan di Iran. Kalau mengikut riwayat tuan-tuan semua, Dajjal ni dia ada pengikut ramai lah. Yatba'uhu disebut amananya diikuti oleh 70,000 min Yahudi Asfahan. Dia ada pengikut dia tu. Pengikut dia ni ramai, 70,000 di kalangan pengikut adalah daripada Yahudi Asfahan. Kan, Yahudi Asfahan. Tuan-tuan semua, kita tengok dari segi di kemampuan yang saya sebut tadi, dia orang boleh buat dekat perama, maknanya boleh buat, maknanya segala-gala boleh buat. Seolah-olah macam dia ni Tuhan lah. Cuma sebab itulah saya dah sebut tadi, dia boleh jalan mana-mana saja kecuali ada beberapa tempat yang tak ada izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah antaranya Madinatul Munawwarah. Ya, di mana riwayat mengatakan lubang-lubang yang akan dimasuki, lubang-lubang ataupun jalan-jalan yang boleh masuk kata pada Madinatul Munawwarah telah dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah usaha dia nak masuk dalam Madinah memang tak boleh lah. Ya, tak boleh dia main keluar. Dok main kat luar sekali tu orang jahat, buat munafik, buat kafir yang ada di Madinah keluar jadi pengikut dia. Apa riwayat mengatakan di Madinah tak ada orang kecuali orang Islam berlaku saat-saat akhir lah. Okey, akhir sekali dia orang keluar. Mengikut riwayat mengatakan gegaran akan berlaku di kota Madinah, lebih kurang 3 kali gegaran. Kemudian pakat tubik puak Yahudi puak munafik puak kafir yang akan keluar dan akan bersama dengan Dajjal. Tentu semua di segi saya sebut tadi ada tempat-tempat yang tak dibenarkan masuk, antaranya Makkahul Mukarramah, tanah haram Mekah. Yang kedua ialah Madinah. Yang ketiga ialah Baitul Maqdis. Yang keempat pula ialah tempat Tursina, tempat Nabi Musa AS bermunajat. Okey. Di segi tentu semua di segi kejadian dia. Okay, kejadian dia pertama sekali, dia ni mata tak ada mata sebelah kanan tak ada. Okey. Sebab tu kadang-kadang, tapi kalau orang Islam dia faham dah, sebab Nabi cerita cara detail tentang peribadi Dajjal ni supaya beri peringatan kepada orang Islam. Perangai dia gini, di segi kejadian dia gini sebagainya, supaya nak beri peringatan. Sebab tu dalam bab Dajjal ni Nabi detail sangat cerita tentang sifat-sifat dia, supaya orang Islam ni memang faham betul-betul, supaya satu masa kalau berlaku apa semua dia boleh faham ini bukan Tuhan, ini adalah Dajjal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut riwayat mengatakan tuan semua, dia ni mata dia sebelah kanan memang itulah. Kemudian dia tulis antara ni
Saya dah sebut dah sebelum ni ditulis kalimah kafirun. Ada pandangan ulama kafirun ataupun kafara ni, ada setengah ulama mengatakan memang benda tu nampak jelas sini. Nampak jelas di tengah-tengah air muka dia ni. Ada pandangan ulama mengatakan tak nampak, cuma dinampak oleh orang Islam. Ada pandangan ulama mengatakan memang tak nampak segi zahir, tapi orang Islam diberi kuasa oleh Allah Taala boleh tengok apa dia ni satu pembohongan ataupun kalimah kafara di dahi dia. Dan dikatakan dahi dia ni sekelah lah, dahi dia ni, kemudian tubuh dia besar dan sebagainya. Ada riwayat mengatakan tubuh dia besar, kepala dia besar, cuma dikatakan dia ni pendek, rajulun qasirun, pendek. Kata kita. Okey. Tuan-tuan semua, kemudian berikut pula ialah dia tak duduk lama, sekitar 40 hari. Tuhan tak biarkan, maknanya bermaharaja rela dia buat kepasadan lama sangat. Okay. Ini sebahagian daripada rahmat Tuhan lah. Kalau lama boleh jadi ramah lagi orang-orang yang akan terberdaya dengan Dajjal. Dia duduk sekitar 40 hari. Kemudian pada tu marinya Nabi Isa AS bunuh dia di satu kawasan, nama dia Bablut, di satu kawasan di negeri Syam, ataupun ni di Palestin lah. Dia akan dibunuh di Palestin, satu kawasan dipanggil Bablut. Okay. Ini sejarah dia ni pengakhiran ni Dajjal. Cuma dalam hadis tuan-tuan semua, Rasulullah ataupun Islam dia ajar bagaimana untuk nak mengelak daripada fitnah Dajjal ni. Okay. Di sana ada perkara. Pertama sekali ialah maklumat yang diberitahu oleh Nabi SAW. Kan Nabi bagi maklumat sosok, kita tahu benda tu. Yang kedua pula ialah melalui doa yang kita minta perlindungan Tuhan, yang di mana yang diajar dalam hadis ni lah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Yang tiga pula ialah nak lari daripada fitnah Dajjal ni adalah melalui amal soleh. Ini tuan-tuan semua yang dibincang oleh ulama berdasarkan kepada hadis dari Nabi SAW, antara perkara yang boleh selamat kita daripada gangguan atau fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Nah, cerita yang bahaya tak bahaya tuan-tuan. Siapa peringkat maknanya fitnah Dajjal disebut dalam hadis ni. Disebut supaya kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia letak adalah semaya. Siapa-siapa gitu sekali lah. Okey. Kemudian yang berikut pula ialah wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang tiga pula ialah minta berlindung. Aku minta, Nabi kata minta berlindungan daripada fitnah kehidupan dan fitnah mati. Tuan-tuan semua, kita dalam ngurus kehidupan kita dalam dunia ni kan, apabila kita ni dilantik jadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ditugaskan untuk memperhambakan diri kepada Allah Taala ni. Banyak fitnah-fitnah akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan tuan-tuan semua cuba perhati, dalam fitnah hidup ni banyak sangat. Kan, sebelum kita bincang fitnah zahir, fitnah agama pun banyak. Kan, ramai orang murtad kadang-kadang. Itu fitnah dalam kehidupan. Kadang-kadang fitnah dalam kehidupan daripada bentuk dunia. Ramai manusia lalai daripada akhirat kerana apa? Kerana kepentingan dunia, pangkat dan sebagainya. Banyaklah kalau kita nak bila masalah fitnah kehidupan ni, banyak sangat tuan-tuan semua. Siapa peringkat Nabi buat satu rumusan, mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah kehidupan. Sebab dalam perjalanan tuan-tuan semua kita ni, seperti mana yang kita duk bincang semua lah, dalam perjalanan kita ni, maknanya kita nak kalau boleh halangan-halangan perhambaan kita kepada Tuhan ni, kita nak supaya Allah Ta'ala elok. Okay. Gapo-gapo yang boleh mencemarkan perhambaan kita kepada Allah Ta'ala dalam fitnah, kalau boleh kita tak usah ada bagai itu. Kita nak lurus dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala lantik kita pada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhambaan kita tak usah maknanya dihalang oleh fitnah-fitnah ginilah. Berapa ramai tuan-tuan orang tak semaya kerana kebenaran. Berapa ramai orang tak semaya kerana negara ni. Berapa ramai orang yang tak ikut Islam kerana negara. Sebab fitnah yang begitu banyak sangat dalam kehidupan dunia ni. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut bagi dunia ni bagi orang suka kan. Banyak benda-benda dunia. Nabi kata inna dunya hulwatun khadrah. Dunia ni makna manis kemudian sedap tengok. Situlah rumusan daripada Nabi SAW. Makna sedap tengok pai-pai hadir lah tuan-tuan. Banyak perkara lah. Dunia Nabi kata dia bagaimana ni. Okay. Memang orang minat belaka. Yang kedua pula ialah kalau tengok dia pun kena belaka. Sebab itulah ini sebahagian daripada yang kita bincang ialah fitnah dalam kehidupan ni adalah antaranya fitnah fitnah dunia. Kadang-kadang fitnah anak, kadang-kadang ada sungguh-sungguh kadang-kadang sebab anak jadi rosak kehidupan dia. Rahmat tu kita boleh tengok lah orang politik ke orang apa kadang-kadang dengan sebab anak kadang-kadang rosak habis kehidupan dia. Ada sungguh tu kadang-kadang dengan sebab cucu kadang-kadang saya sebut ada sungguh orang dia tak cucu kau datuk, dia batuk tak semaya duk jaga cucu.
Apa tak sembahyang tak ada dok tiok semua kadang-kadang. Ada kita pernah dengar gitu kadang-kadang kan. Itu sebagai daripada fitnah kadang-kadang. Perhambaan kita para terjejah. Ada siapa peringkat tak sembahyang lah. Tama-tama dia tak reti pula. Dia tak apa, pegang anak pun tak apa. Dah tak ada gapo, pandai-pandai lah. Ada riwayat yang Nabi semua pegang anak gapo semua. Jangan siapa peringkat apa dia nak jaga cucu. Saya cucu siapa peringkat apa dia tak sembahyang. Orang kita panggil fitnah. Kemudian anak tu malah cucu. Yang kedua ialah fitnah harta. Harta banyak tu semua kan. Fitnah harta ni cuba tengok orang balah. Anak beranak balah cuba tengok ke harta ramai. Tak tegur siapa kadang-kadang kan. Ada setengah tu bukan sekadar anak beranak, ngai ayah mak bebal ke harta ni. Ya kita pernah dengar di Kelantan ni seorang anak apa dia ni lawan mak di mahkamah ke harta oleh azubillah. Siapa-siapa gitu tu semua. Ini nak catat antara betul-betul fitnah yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauh di kita. Banyaklah kalau kita nak bincang bab fitnah ni, fitnah pangkat kadang-kadang, fitnah harta, fitnah anak, fitnah bini, fitnah tok lelaki, banyak benda yang akan berlaku. Sebab itulah Nabi ajarkan berkata minta perlindungan wa a'udzubika min fitnatil mahya. Ya Allah aku minta fitnah, minta jauh daripada fitnah kehidupan. Banyaklah Nabi sebut gitu ya, padahal kita serah Tuhan lah. Segala-gala yang boleh buat fitnah dalam kehidupan kita, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauh. Kemudian yang berikut pula ialah wa min fitnatil mamat, fitnah kematian. Allah ni pembimai Allah. Okay. Masa mati ni tuan-tuan semua kita pernah dengar cerita bagaimana kan rebutan di antara dan syaitan dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Maknanya tuan-tuan semua saat mati kalau berjaya kita mati maka itulah penentuan kita masa depan. Yang sebab itulah kita doa semua kepada Allah Taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minta Allah Ta'ala mengakhiri kematian kita dengan pengakhiran yang boleh. Banyaklah kita dengar tuan-tuan masalah. Kita bimbang sangat ada setengah-setengah kata sampai peringkat jadi murtad saat nak mati dah. Saat akhir dari hidup dia kan. Akhir sekali murtad. Yang saya pernah buat cerita sebelum ni kan. Tukar bel. Kan duk bel semua tapi lah sekali dia jadi murtad. Mati dalam keadaan murtad. Kerana fitnah orang tina, fitnah orang puai dia tengok pada masa tu. Itulah tuan-tuan semua antara rumusan yang Nabi sebut pendek yang Nabi kata min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ni benda-benda gini tuan-tuan antara benda kita akan hadapilah. Kan? Sebab itulah Nabi ajar dalam doa ni ada benda yang memang benda dia panggil apa? Benda yang realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Kan? Kalau tak kena cara habis, rosak kehidupan kita kan. Ini yang ke berapa dah? Yang ke 1 2 3 4 dah. Kemudian yang kelima yang semua dah sekali tu a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian yang akhir sekali Nabi itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah aku minta berlindung daripada engkau daripada dosa-dosa, kemudian daripada apa dia panggil daripada hutan, timun dan hutan. Okey. Tuan-tuan semua dosa ni okay, minta perlindungan daripada dosa. Di mana yang kita faham lah dalam kehidupan kita ni, kalau kita duk pera bagai dosa ni dia akan masalah lah kan. Sebab itulah kita diajar istighfar semua, kita diajar buat kebaikan semua supaya dosa ni tidak jadi perhiasan dalam kehidupan kita. Sebab dosa dia akan bawa benda tak molek kita lah. Kalau akhirat dia akan bawa apa ni azab dan sebagainya. Dalam kehidupan dunia gitu juga tuan-tuan, dosa ni banyak perkara. Dosa ni kadang-kadang membuatkan kita gelak untuk terima kebenaran. Okay, kita susah nak terima nasihat orang. Okay, itu di antara kesan dosa. Okay, ataupun berat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, cuba tengoklah macam saya selalu sebut apabila kita nak qiyamul lail ke apa semua. Okay, kalau tengok dalam pembahasan Imam Ghazali rahimahullah taala, dia nak kalau boleh malam tu jangan terlibat dengan dosa. Sebab dosa ni akan menyebabkan payah nak bangun. Kita boleh faham bagi kita tu semua. Benda ni tak payah pergi jauh lah. Satu hari apabila kita banyak buat kesalahan, kadang-kadang berat untuk kita nak buat kebajikan. Nak sembahyang malam pun tak payah nak bangun kan. Kadang-kadang apabila kita terlibat bagi tak molek waktu malam tu memang sukar untuk kita untuk kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang subuh lewat. Kadang-kadang tahajud pun tak ada langsung, tu memang tak ada sama dah. Dah. Kadang-kadang kadang-kadang siapa dekat main pukul 7.30 sama subuh tu bukan dia. Kan? Ini tentu semua di antara sebab itulah diseru supaya apa nak tidur ke apa cuba kita istighfar banyak-banyak, kan, minta Allah Taala selamat kita daripada dosa, sebab hilang dosa daripada kita ni adalah wasilah atau punca kepada kita dapat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala.
Banyak perkara lah tuan-tuan semua, dan saya pun syarah sebelum ni. Kesal dosa dalam kehidupan kita ni banyak sangat lah. Sebab itulah dalam doa yang Nabi ajar kita ni, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami, ya Allah aku minta berlindung daripada dosa-dosa. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan semua ialah minal wal maghrami. Maghrami ni makna dia apa? Maknanya buta. Apa dia ni dia panggil apa? Buta. Bertimu apa dia jadi budak apa ni? Buta lah, buta. Sebab buta ni tuan-tuan semua dia bahaya sebenarnya. Okay. Kadang-kadang banyak perkara lah buta ni. Okay. Kita boleh faham bagi gitulah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar doa kita pada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Okay. Maknanya kita ni minta berlindung daripada kekanan hutang. Bila hutang dia akan berubah sikap kita. Kalau bagaimana? Kita hutang kalau tak kena cadar akan berubah sikap kita. Apa sikap kita pusing kadang-kadang. Pusing sangat kadang-kadang boleh jadi timbul masalah lain. Kita tengok orang bunuh diri kadang-kadang. Antara punca besar tentu dia antaranya ialah kerana masalah hutang, nak bayar tak boleh dan sebagainya. Sebab itulah saya pernah sebut cerita sebelum ni, pernah berlaku pada masa Nabi SAW. Ada satu orang sahabat tu memang dia hutang, dia pusing sungguh dia. Hutang pusing sangat bagaimana langsaikan hutang. Siapa Afrika pergi masjid seumur dia. Masa orang tak sembahyang pun dia pergi masjid. Nabi dah tengok, Nabi cek kehidupan macam mana lelaki ni, ada masalah ke? Maka akhir sekali disebut Nabi SAW kata hamba ni memang hipunan daripada dia hutang banyak sangat. Pusing kata dia. Bagaimana langsai hutang. Akhir sekali Nabi SAW ajar doa macam saya cakap tadi lah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nabi minta dia supaya dia baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Okay, akhir sekali Tuhan dia beramal doa ni, akhir sekali Allah Ta'ala mudah rezeki ke dia dan boleh cepat langsai hutang dia. Itulah doa yang saya rasa ramai dengar pada doa ni kan. Cuma nak jadi budaya ialah kita kadang-kadang banyak kita ngaji tapi tak jadi istiqamah. Kan? Kalau istiqamah pun dah 2-3 hari lepas tu senyap kat gitu kan. Tapi kita nak yang kita nak bincang sekarang inilah ialah istiqamah. Apabila istiqamah akan berlakulah apa yang kita bincang pada pagi. Maka tuan-tuan semua, oleh kerana hutang ni antara banyak serabutlah kita perhatilah. Okay. Tak payah kita bincang pasapah tinggi sangatlah. Apabila hutang ni memang dia akan bermasalah hidup kita. Kemudian bila Nabi sebut kalim hutang ni, ada satu orang sahabat, faqala lahu qailun ma aksara ma tasta'idu minal maghram ya Rasulullah. Satu orang sahabat kata, ya Rasulullah aku tengok banyaknya kamu ya Rasulullah dah minta perlindungan daripada hutang ni. Tengok dalam hadis tu Nabi minta perlindungan daripada hutang. Waktu Nabi jadi pelik lah. Sebab apa Nabi minta sangat barang-barang gini. Okay. Di antara senara doa hatta dalam semaya pun Nabi ajar doa ni kan. Sahabat duk perhati. Sahabat kata ya Rasulullah banyak sangat minta ni, banyak kali. Apa rahsia dia nya? Minta berlindung daripada hutang ke apa semua ni. Maka Nabi jawab, Nabi kata innar rajul idza gharima. Nabi kata seorang apabila dia tergelar dengan hutang maka akan beri kesan dalam perjalanan hidup dia. Antara yang Nabi kata haddasa apa kadzab. Kalau dia kecek dia bohong. Ya ke? Ya. Apabila orang hutang ni tuan-tuan semua kita perhatilah. Apabila hutang adalah bagi pengantar. Nabi kan sebab apa? Tuan-tuan nak ceritanya bahayanya hutang apa dia hidup dengan suasana hutang ni dia akan beri kesan dalam perjalanan hidup antara sikap dia tu. Dalam hadis Nabi kata idza haddasa kadzab. Boleh kecek orang hutang boleh kecek dia bohonglah. So, yang kedua wa wa'ada fa akhlafa. Kalau janji dia bohong. Apa 2 hari ya hutang ya. Dah 2 tahun kata-kata. Ada setengah tak bayar lagi pahala ni. Kalau ke mana kan? Nampak kita lari kadang-kadang. Nak cerita kesal tu. Nampak mungkin dia janji tak apa lama bulan depan boleh gaji, bayarlah. Okay. Nampak kita bulan depan, nampak kita lari dah belah-belah. Lepas tu kalau tu betul lah jumpa mula nak ngejah oh minta maaf hamba gini. Tak apalah bulan depan pula. Belawak pula bulan depan pula. Lepas tu janji pula gitulah. Betul Nabi kata ni kan. Waktu Nabi minta supaya apa dia kita tak terjebak bagian ni sebab akan beri kesan dalam perjalanan hidup kita. Kan apabila kita belawak dosa besar tuan-tuan belawak ni kalau ke mana. Kan bukan sekali orang berhutang belawak. Kan kadang-kadang berterusan dia belawak kan. Bayangkanlah apabila berterusan belawak ni banyak mana dia kumpul dosa-dosa dia insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara rahsia kenapa Nabi pesan sangat. Nabi minta sangat doa-doa gini dalam semaya kita ni kan nak cerita bagian yang penting.
Kan, bagi antaranya yang terakhir kita bicara adalah masalah hutan itulah. Kan, sungguh tuan benar ni memang gitulah. Kan, kita bicara hutan ni memang hutan apa dia ni hidup tak tenang. Sampai berikat lagu mana nak sahut lah sekali bunuh diri. Dia ingat kesusah masalah. Kan, tujung air sungai katakanlah. Lain ramai Kelantan pun ramai juga orang bunuh diri. Wallah sebab gapo tahu dah. Kan, tapi maknanya ada yang kata ada sungguh tu memang hutan banyak ke berapa semua kan. Dia ingat selesai bagai tu. Dia tak khabar sana ada lagi depan tu. Alam barzah ada lagi, alam mahsyar ada lagi untuk tunggu dia orang. Dia ingat tu penyelesaian sementara gitu je, tapi dia tak ingat depan banyak lagi. Dia tepat dia akan tuju sebagainya. Itulah tu semua 4-5 perkara yang kita bicara ni, sama-sama lah kita pakai doa kepada Allah Ta'ala. Macam mana ni kalau kita boleh ngapa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrami. Inilah di antara beberapa beberapa penyakit-penyakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata macam saya sebut tadilah, oleh kerana barang ni barang besar sehingga diletak perlindungan indah dalam sembahyang kita. Sama-samalah kita ambil faedah daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita selamat daripada 4-5 perkara yang kita bincang pada pagi ini, insya-Allah taala. Sekatlah tuan semua, moga-moga kita dapat manfaat bersama dan sama-sama kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berdoa moga-moga kehidupan kita diurus dengan baik, ya, sentiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.